kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allahumma barik lana, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatikanlah amal kehidupan kami, amal ibadah kami dalam bulan Rajab yang lalu, ya Allah, dan juga pada bulan Sya'ban hari ini, ya Allah. Wa ballaghna Ramadan, dan sampaikanlah kami, hidupkanlah kami sehingga ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dapat kami beramal ibadah kepadamu, ya Allah. Dapat kami ini melaksanakan titah perintahmu, ya Allah. Dapat kami ini beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita pada 25 malam yang ke-26 Sya'ban ini, insya-Allah akan dikabulkan, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan dapat masuk dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Aulia yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman syurga bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang beramal ibadah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita masuk dalam muka surat yang ke-75. Dalam muka surat yang ke-75, hadis berkenaan nombor yang 16 di bawah tajuknya Babul Mujahadah. Bab Mujahadah, yakni kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhum qala lamma nazalat ayatun sadaqah. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhum berkata, tuan-tuan cuba tengok sekejap nama tu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri. Tuan-tuan, cuba tengok nama tu. Al-Ansari al-Badri. Ini satu gelaran yang diberikan tidak kepada semua orang. Yang pertamanya Al-Ansari, dia orang Ansar. Kalau dia orang Ansar, maknanya dia berasal daripada Madinah. Kalau dari Mekah, dipanggil orang Muhajirin. Yang pertama Al-Ansari, satu. Yang kedua Al-Badri. Ini adalah sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar. Ni salah seorang. Kita pun tak pernah dengar nama Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari. Tak pernah dengar. Tuan-tuan, Abu Mas'ud Uqbah bin Amri. Maknanya apa? Ini adalah salah seorang daripada 313 tentera Badar yang mula-mula sekali mereka berjuang dalam perjuangan untuk menegakkan Islam, mempertahankan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa katanya? Lamma nazalat, ketika mana turunnya
Turun apa? Ayatun, ayat as-sadaqah. Ayat tentang sedekah. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami memanggul apa yang kami sedekahkan di atas punggung-punggung kami, di atas pinggang kami. Angkat barang yang nak sedekah tu, letakkan di belakang, pikul. Tu maksudnya. Dipikul barang yang nak disedekah. Kata dulu-dulu tuan-tuan, mana ada online, mana ada QR code, transfer, mana ada. Nak sedekah tamar, bawalah seguni. Nak sedekah gandum, bawalah seguni gandum. Ingat dalam kisah Umar bin Al-Khattab, pikul gandum daripada Baitul Mal, pergi berjalan tengah padang pasir. Ada satu keluarga yang maknya sedang masak air. Yang dalam air itu bukan ada ayam, bukan ada daging, bukan ada kambing, tak ada ikan, tak ada. Adanya al-hajar, batu. Umar pikul gandum tu, dibawa berjalan ke tengah padang pasir. Dari petang sampainya malam. Tu dulu-dulu jalan kaki. Mana ada naik kereta macam kita hari ni. Tuan-tuan, pikul. Tuan-tuan, maknanya pikul. Tuan-tuan ya. Faja'a rajulun. Maka ada satu orang yang datang membawa harta yang sebanyak-banyaknya untuk disedekahkan. Tengah-tengah pikul itu tiba-tiba ada satu orang datang. Oh, banyaknya harta dia. Nampaklah. Kayanya tu nampak. Sebab apa? Datang naik unta, bukan seekor, bukan dua, berpuluh-puluh ekor datang bawa harta. Maka tuan-tuan, orang dulu-dulu kalau kaya-kaya sungguh. Macam orang sekarang, dia mungkin nampak kaya tapi relax aja. Saya ada kenal satu orang tuan-tuan, kaya sungguh. Saya tahu kayanya tu sebab dia duduk dekat ataupun dia berniaga di kawasan perumahan rumah saya. Dan saya pernah pergi ke rumah dia, jauh sikit, bukan taman yang sama. 3 tingkat rumahnya. Ada kolam renang. Satu hari kami musafir, tak silap pergi Kuala Lumpur, tak silap. Ada jiran meninggal di Kuala Lumpur, kami pergi. Dia terlepas cakap. Apa yang terlepas cakap, tuan-tuan? Katanya ASB dia dengan isteri anak-anaknya maksimum. Saya pun kaji, ASB ni boleh masuk maksimum berapa? Tuan-tuan tahu berapa maksimum ASB? Berapa? 300,000, tak silap. Dia maksimum tu. Tak tahulah kalau dah berubah umur lah. Silap saya, ASB ni seorang 300,000. Dia, bini dia. Berapa dah? 600,000. Anak 3 orang. 5 kali 3, 1.5 juta. Oh, kaya sungguh. Tapi naik kereta Datsun. Semalam saya lalu tempat dia berniaga. Dia duduk secomok tepi jalan. Berapa orang minta sedekah? Apa yang tak tahu? Dia ngelap dinding tempat dia kerja tu. Dia lap sendiri. Dia bos, dia toki. 1.5 juta. Warga ASB-nya, anak beranak. Rumahnya saya rasa, ada kolam renang. Kolam renang ni saya cari-cari. Harga yang paling murah, tak tahulah. Tapi kolam renang dia besar. Yang saya tanya baru ni, berapa ke? 35,000 ke berapa? Itu kecilnya. Kenapa saya tanya? Adalah hajat hati nak buat kolam renang.
Tapi rumah kecil kan, tak mau saja tanya. Saja tanya. Tu musim-musim panas ni dia syok rendam. Penyudahnya tak jadilah. Bila dah tanya tadi 30,000, 40,000, pergilah ke Pekan. Depan Ayam Mas tu, belilah baldi besar. Yang paling besar tu beli 2. Isilah air, di dalam itulah anak saya berenang. Dia berenang, jadilah tuan-tuan. Asal ada tuan-tuan. Kata nak buat kolam renang 10,000 makcik oi. Beli baldi besar tau. Besar semua baldi tu. Beli benda baldi besar tuan. Kemudian saja tengok dalam online tu ada pula yang jenis kolam. Tapi kena tiup pula dah. Jenuh nak niupnya pula. Hari tu tiup tak mau. Apa ke beli mesin tu, mesin pump. Tak mau juga. Apa ke anak-anak nak mandi dah ni. Rupanya kami tutup lubang tu, lubang dia plastik kan. Tutup lubang tu 1, rupanya lubangnya 7. Atau mana mau tiup dah 10 hari pun tak ada mau. Bila tiup semua, tutup semua baru mau. Jadilah tuan-tuan ya. Beli kolam yang itu, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan pun boleh anak cucu nak balik cuti sekolah ni, buat dekat depan rumah ni. Ni depan ni boleh ni, buat ni. Ni SM boleh ni. Tuan-tuan ya, nak ceritanya tuan-tuan bagaimana banyaknya harta tuan-tuan ya. Jadi bila ada orang pikul reta, ada orang bawa naik kuda, ada orang bawa naik unta, tiba-tiba ada pula orang munafik nyembang-nyembang di tepi. Apa katanya tuan-tuan? Katanya faqalu, ni datang bawa harta ni banyak-banyak ni, riak lah tu katanya. Orang munafik dia nyembang-nyembang tepi tu, ni bawa banyak ni nak nunjuk-nunjuk lah tu, riak lah tu katanya. Tuan-tuan, dia kata apa? Sesungguhnya Allah, innallaha la ghaniyun, sesungguhnya Allah ni maha kaya. Ansa'in, Allah ni kalau kita bagi 1 gantang pun cukup dah, kata dia. Orang-orang munafik, tuan-tuan. Kemudian turunlah ayat daripada surah At-Taubah, ayat yang ke-79, tuan-tuan. Ini asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat surah At-Taubah ayat yang ke-79. Apa kata Allah? Orang munafik, orang yang suka mengejek orang mukmin, yang suka rela dalam bersedekah, dan orang-orang yang tidak dapat bersedekah kecuali dengan sekuat tenaganya. Munafik ni perangainya apa itu? Bagi banyak pun dia kutuk, bagi sikit lagi dia kutuk. Allah kata apa? Ada orang yang tak mampu nak bagi harta, tapi dia mampu bagi tenaga dia. Dia nak sedekah duit tak ada, tapi dia dalam bab tolong orang, rajin. Dalam bab gotong royong lah rajin. Dalam bab bantu itu, tolong sana, tolong sini, dia rajin. Tapi harta tak ada. Sedekah, kalau lalu tabung bunyi. Ting. Maksud ting itu maknanya duit silin dah tu. Duit silin je baginya. Tak ada. Tapi dia rajin. Ada orang macam itu, tuan-tuan. Rajin sungguh. Tapi duitnya tak berapa, tuan-tuan. Yang ini pun kena kutuk juga. Tengok, kedekut katanya. Bakhilun katanya. Bakhil. Dah kedekut bakhil. Tuan-tuan, hak yang bagi banyak kena kutuk riak. Yang tak bagi ataupun bagi sikit kena kutuk bakhil. Ini Allah kata apa? Adalah perangai orang-orang munafik. Jadi kita ni, tuan-tuan,
Tak apalah, sikit pun tak apa, banyak pun tak apa. Saya masuk tadi, saya seronok tengok tuan-tuan punya borang. Saya ambil satu. Minta izin Tuan Maya ambil satu. Tuan ya. Borang tajaan Ihya Ramadan. Itu kan seronok apa kan? Seronok tengok kotak-kotak tersusun. Kami pun ada borang juga, tapi biasa je, simple. Kemudian ada pula tulis akaun Masjid Al-Aulia Bank Islam 080130045821. Bagus. Tuan-tuan. Jadi kita pun ambil tuan-tuan, kita pun tulis, kita pun isi tunai cek, nombor cek berapa tuan-tuan ya. Kita pun bagi sedekah. Ada orang tulis mungkin RM5. Ada orang mungkin tulis 10, mungkin tulis 20, 100, tuan-tuan. Terpulang. Masing-masing, tuan-tuan. Dan kita ni, tuan-tuan, bila nampak ada orang tulis RM1, RM2, masuk tabung, sekupang, 2 kupang, bunyi ting, keletang, keluntung, tuan-tuan. Jangan kita ambil seperti mana orang munafik zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak diejek riak. Yang bagi sikit diejek bakhil. Maka jangan kita jadi seperti mana orang munafik, tuan-tuan. Malah orang yang bagi sedikit ni pun kadang-kadang mujahadah dia tinggi. Kesungguhan dia tinggi. Bukan kita kata yang bagi banyak tu tak ada kesungguhan pula, kan? Dia ikut amalan masing-masing. Jadi boleh jadi tuan-tuan yang sikit itu, tapi itulah habis dia. Tak ada. Tuan-tuan ingat kisah perang Tabuk yang Sayyidina Umar bawa separuh harta bila Nabi berkhutbah. Tuan-tuan, Nabi nak ajak pergi perang. Perang Tabuk ni sebulan perjalanan. Nak pergi saja sebulan. Jadi makan belanjanya banyak. Mesti nak kena makan pagi, nak kena makan tengah hari. Kalau istilah kita ni 3 kali makan, tuan-tuan. Jadi belanjanya banyak. Jadi Nabi naik atas mimbar, Nabi berkhutbah. Antara ayat yang Nabi baca tentang ayat sedekah. Antara sahabat yang balik, tuan-tuan, Umar balik. Umar balik buat apa? Makan tidur? Dah. Pergi ambil harta. Berapa banyak harta yang Umar ambil? Separuh daripada apa yang ada dalam rumah tu. Separuh. Tuan-tuan, maknanya kalau ada 1,500, kalau ada 10,000, 5,000, kalau ada 100,000, 50,000, separuh. Ya Rasulullah, azza min nisful mali, kata Umar. Wahai Rasulullah, ini separuh dari harta aku. Ambillah untuk perjuangan agama Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, datang Abu Bakar. Abu Bakar mengendong 1 guni. Diletakkan di hadapan Nabi dan berkata, ya Rasulullah, haza min kullil mali. Ini semua harta aku. Habis. Di rumah tak ada. Ambillah untuk perjuangan agama Allah. Nabi terkejut masa itu bila Abu Bakar kata ni semua harta ni. Sampai Nabi bertanya, maza tarakta ila ahlika ya Abu Bakrin? Apa yang kamu tinggalkan untuk anak isteri kamu, keluarga kamu? Dah tadi kata semua. Tuan-tuan, apa jawab Abu Bakar? Taraktu li ahli, aku tinggalkan untuk kaum keluarga aku Allah wa rasuli. Allah dan juga Rasul. Habis. Tuan-tuan, tak ada. Yang syoknya tuan-tuan, kita tengok sebalik cerita. Tak apalah Abu Bakar pemurah. Masa Abu Bakar balik, nak ambil harta, isteri ada di rumah. Bukan isteri tak ada, ada. Isteri tengok Abu Bakar ambil semua. Sepatah pun tak cakap. Bukan maksud sepatah tak cakap tu gaduh, tidak. Tak tanya langsung. Bang nak bawa mana ni? Tengok ambil gelang pulut dakar.
Ambil cincin kahwin hari tu, cincin tunang, cincin risik, habis semua. Ambilnya. Sepatah pun tak tanya. Sebab isterinya yakin suaminya takkan bawa kepada maksiat. Isterinya yakin suaminya takkan bawa kepada hiburan. Tahu suaminya akan bawa kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Ni isteri yang hebat. Anak-anak yang hebat. Anak pun tak tanyalah sepatah pun. Sebab yakin ayahnya ambil harta ni adalah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul persoalan, tuan-tuan. Apa benda dalam buni tu yang Abu Bakar bawa? Semua tu apa benda? Emas, intan, permata, zamrud, perak. Apa benda dalam tu? Tuan-tuan, yang ada dalam itu ialah satu buni tamar keras. Buah tamar yang keras. Kenapa dengan tamar keras itulah sahaja harta yang Abu Bakar ada? Tak ada. Pakcik-pakcik dah beli ke belum tamar kurma nak buka puasa? Kita puasa hari Selasa. Hari Selasa, insya-Allah. Dah beli ke belum tamar? Kalau dah beli ataupun belum beli, kita akan beli yang paling lembut, yang bertangkai, yang sejuk beku tu kan. Sedap sejuk beku tu, tuan-tuan. Saya alhamdulillah pagi tadi pergi kuliah duha. Habis kuliah duha, tiba-tiba ada orang, "Ustaz, sedekah 5 kilo untuk surau." Kata. Saya mula-mula ingat untuk saya tadi. 5 kilo tuan-tuan. Jenuh saya dah mikir dah. Habis ke ni 5 kilo? Kotak tuan-tuan. Jenis mahalnya tu, apa benda tu? Jenis apa, Mariami ke apa ke? 5 kilo. Tuan-tuan, dia sedekah. Dia berniaga. Dia orang berniaga dan dia sedekah. 5 kilo. Saya duk kira-kira tanya, kalau sekilo berapa puluh ringgit ya? 35. Kalau katalah 30, kalau sekilo 30, 5 kilo dah 150. Hai, rugi dia. Kalau dia jual, dia boleh dapat RM150. Kalau ikutkan, kalau dia jual. Tapi dia sanggup sedekah. Allahu Rabbi. Serupa tuan-tuan macam kita ni. Macam-macam tuan-tuan. Duit boleh, mungkin senarai, tajaan bagi makan ke apa ke, terpulang tuan-tuan. Bincang dengan pegawai-pegawai masjid ni, apa yang nak dibahagi, terpulang. Ada orang boleh bagi sikit-sikit, ada orang boleh bagi banyak-banyak. Macam tadi yang dikatakan bahawa datang berekor-ekor untanya. Ada sahabat sekadar pikul aja, bawa aja. Jadi tuan-tuan, jangan jadi seperti mana orang munafik yang mengejek-ngejek tapi dia tak ada bagi pun. Ngata sana, ngata sini, dia apa tak buat. Jadi ini tuan-tuan ya. Selesai nombor 13. Masuk tuan-tuan nombor 17, panjang sikit, kita laju-laju sikit. An Sa'id bin Abdul Aziz, daripada Sa'id bin Abdul Aziz, saya terus terjemah, daripada Rabi'ah bin Yazid, daripada Abu Idris Al-Khulani, dari Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah yang Maha Pemberkah, pemberi barakah, lagi Maha Luhur, di mana Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim, menganiaya pada diriku, dan aku juga mengharamkan kepada kamu sekalian, maka janganlah kamu sekalian saling menganiaya. Wahai hambaku," kata Allah, "kamu sekalian itu tersesat
kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepada aku, nescaya aku memberi petunjuk kepada kamu sekalian. Tuan-tuan, Allah kata apa? Allah kata mengharamkan penganiayaan. Jangan nanya orang. Pinjam 100, pulang balik 100. Pinjam 1,500, pulang balik 1,500. Jangan aniaya orang. Kalau nak minta tangguh, kena kabur. Jangan janji bayar esok, tak bayar, diam. Tak berkabur-kabur. Maklum. Tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan jangan aniaya orang. Sebab orang pun boleh jadi nak pakai. Walaupun dia bagi kita pinjam, tapi boleh jadi dia pun nak pakai juga. Tuan-tuan. Sampai tahap begitu. Tuan-tuan ya. Satu. Tuan-tuan. Yang kedua, katanya apa? Diharamkan juga kamu ini menganiaya orang lain, yakni orang-orang yang al-fuqara wal masakin, fakir miskin. Maknanya apa? Ada sikit bagi sikit. Semalam tuan-tuan kami mesyuarat di surau. Jadi ada orang buat kenduri tahlil, lepas isyak tu baca tahlil, ada meninggal, tuan-tuan. Jadi adalah nasi sebagainya, bagi-bagi kita ni. Adalah budak-budak ni tak semayang pun, dia main-main depan surau tu. Dia tak cukup. Jadi kebetulan pula tuan-tuan kami ada mesyuarat, adalah jamuan juga. Dipanggillah budak-budak dia makan. Siapa yang tak makan lagi, mari makan. Tuan-tuan, maknanya apa? Jangan aniaya dia tengok dia kita makan. Dia nak makan tak ada. Tuan-tuan. Jadi jangan aniaya orang. Tuan-tuan ya. Kalau rasa tak cukup, jangan ditayang-tayang. Tuan-tuan. Jangan ditunjuk-tunjuk. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ada para alim-alim ulama kata tuan-tuan tak perlulah kot kita nak tangkap gambar makan apa, dekat mana, cerita masuk dalam media. Sebab mungkin boleh jadi ada kawan-kawan kita yang tak mampu nak pergi. Boleh jadi ada kawan-kawan kita tengoknya makan daging, apa tu daging mahal tu? Wagyu, lamb shank. Dua-dua tak nak makan lagi. Lamb shank pun tak benar, wagyu pun tak benar. Dan ya, tangkap gambar ya, pergi makan wagyu, makan lamb shank. Ni bulan puasa ni lamb shank famous lah. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Nak ceritanya boleh jadi ada kawan-kawan kita yang al-fuqara wal masakin. Tuan ni makan pun ngam-ngam, cukup-cukup, beli beras pun tunggu yang paling harga asal. Tuan ya, boleh jadi ada kawan-kawan macam itu, tuan-tuan ya. Jadi tak perlu tuan-tuan ya, para alim-alim ulama kita ni kata tak perlulah tunjuk-tunjukkan tuan-tuan. Makan apa hari ini dan sebagainya. Tuan ya. Baik. Wahai hamba-Ku, kata Allah, kamu sekalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kamu sekalian kepada aku, nescaya aku memberi kamu makan kepada kamu sekalian. Maksudnya apa tuan? Bab rezeki tuan. Dalam bab rezeki. Rezeki ni biasanya orang akan cerita bab makan lah tuan. Kita baca doa kan, Allahumma barik lana ya Allah, ya Tuhan kami, barik lana, berkatikanlah fima razaqtana, apa yang telah direzekikan kepada kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka tuan-tuan. Jadi kita mohon pada Allah tuan, nak rezeki panjang umur, nak rezeki sihat tubuh badan, nak rezeki kita sekian-sekian, tuan-tuan, terpulang tuan-tuan ya. Jadi mohon pada Allah. Allah kata mohon. Tuan cuba tengok kisah Nabi Musa. Kenapa dengan kisah Nabi Musa? Tuan ingat tak kisah Nabi Musa ketuk tongkat tepi laut tu? Cuba tengok di sebalik cerita. Nabi Musa berhijrah dengan orang-orang beriman. Nak jaga akidah iman. Kalau duduk lagi, kena tangkap, kena seksa dengan Fir'aun dan sebagainya. Jadi hijrah. Lari daripada Fir'aun.
Firaun kejar di belakang. Tiba-tiba sampai tepi laut. Nak buat apa ni, wahai Musa? Nabi Musa pun tak tahu nak buat apa. Nabi Musa buat apa? Nabi Musa berdoa pada Allah. Bila Nabi Musa doa pada Allah, baru Allah turunkan arahan supaya ketuk tongkat. Bila Nabi Musa ketuk, barulah terbelah laut. Tuan-tuan, kalau Nabi Musa tahu awal, jauh lagi dah ketuk. 1 kilo lagi nak sampai, ketuk siap-siap. Kalau tahu. Tapi Allah nak ajar doa. Allah kata apa? Ud'uni, doalah pada aku, astajib lakum, aku akan makbulkan. Bila makbul tu terpulang pada Allah. Kisah Nabi Musa ni nak ajar pada kita, suruh kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah bab rezeki dan sebagainya. Tuan ya. Wahai hamba-Ku, kamu sekalian itu telanjang, minta maaf sebut, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kamu sekalian kepada aku, nescaya aku memberikan pakaian kepadamu. Masuklah rezeki tadi, bab pakaian, bab makan minum, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya. Dan ya, wahai hamba-Ku, kamu sekalian selalu melakukan perbuatan dosa baik malam maupun siang. Dan aku adalah zat yang mengampunkan semua dosa, maka mohonkanlah ampun kamu kepada aku. Betul-betul kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Kita ni hari-hari, tuan-tuan ya. Boleh jadi tuan-tuan dosa besar tu mungkin tak adalah kot. Tapi dosa kecil ni kita bukan maksum. Kita bukan sempurna macam para nabi, rasul-rasul. Jadi mohon ampun pada Allah. Tuan-tuan, mohon ampun yang paling mudah. Astaghfirullahalazim. Nak panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tanya panjang. Tapi sepatah pun tak apa, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Tuan-tuan kalau kaji, bacalah kitab-kitab. Zikir astagfirullah ini juga adalah salah satu cara untuk murah rezeki. Tapi jangan tuan-tuan tengok rezeki ni duit. Rezeki ni dia macam-macam. Kita boleh hidup sekarang. Tadi nak lintas jalan, tuan-tuan, tak aksiden, tu pun rezeki juga. Kalau lintas jalan aksiden kena langgar, tuan-tuan. Saya bila ya? 2 tahun lepas kot. Nak pergi kuliah maghrib di Tanjung Rambutan, tuan-tuan, sampai traffic light dekat Sunway City tu. Tiba-tiba kereta yang depan sekali tu brek mengejut, lampu dah hijau. Tapi dia jalan, kemudian dia brek, dia habis 2, 3, 1, 2, 3, 4 kereta. Saya kereta yang ketiga. Habis rosak. Masuk bengkel. Lama pula tu masuk bengkel sebulan. Habis. Jadi, sikit je pun. Tapi sebulan lebih. Nak katanya apa? Nak katanya bahawa tak ada rezeki. Jadi rezeki ni dia macam-macam. Dia bukan makan minum saja. Tak aksiden tu pun rezeki. Kita boleh duduk di masjid ni pun rezeki. Bukan senang, tak semua orang Allah jemput mari masjid. Hidup. Ada. Sihat. Ada di dalam geng Pak Maun. Pak Maun and the gang, tuan-tuan. Duit banyak. 10 tiket Pak Maun beli. Ingat lagi cerita tu kan? Dia beli, nak masuk seorang dia je pun, tapi dia beli tiket 10. Itu Pak Maun, duit banyak. Tapi beli tiket apa? Bukan disco, dulu-dulu pakai apa? Agogo. Ada. Baca buku, tapi bukan baca buku hadis, baca buku sejarah. Sebutlah kisah. Rupanya gambar perempuan seksi tu. Itu Pak Maun, kan. Apa ke nama Pak Maun tu, lupa. Mahmud Chun. Tak ada dah kan? Tak ada. Dan nak cerita tuan, ada tuan, orang yang kaya ada tuan. Tapi tuan
Maksudnya kita kena mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung dah. Kita habiskan hadis ni. Aku memberi ampunan kepada kamu semua, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang merugikan aku. Tuan-tuan, kita buatlah apa pun, Allah tak rugi. Tak naklah aku beriman, biar padan muka Allah. Tak ada, Allah tak rugi. Kita tak nak, orang lain nak. Kita tak datang masjid, orang datang masjid. Kita tak baca Quran, orang lain baca Quran. Allah tak rugi duit pun. Kita yang rugi bila kita tidak beramal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tuan-tuan, apa kata Allah, tuan-tuan, yang kata Nabi Rasulullah SAW ni, tuan-tuan, Allah sebut dalam hadis ni, sebaik-baik manusia mahupun jin di antara kamu sekalian. Tuan-tuan, Allah kata manusia ni kalau tak nak, ada jin yang nak. Tengok kisah zaman Nabi Sulaiman kan. Siapa antara orang yang beriman ketika itu? Antaranya ialah jin. Ifrit, tuan-tuan. Zaman Nabi Sulaiman, Ifrit beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari zaman kita pun, tuan-tuan, pergi ke Mekah, ada satu masjid namanya Masjid Jin. Ada satu masjid namanya Masjid Jin. Tuan-tuan, apa berlaku di Masjid Jin? Nabi balik daripada Taif, saya habiskan cerita ni je. Nabi balik daripada Taif, sedih, orang Taif tak terima. Tiba-tiba ada sekumpulan jin yang sedang duduk di situ, bersembang-sembang mengenai Nabi Rasulullah. Nabi Allah beri ketika itu mukjizat boleh dengar jin sembang. Sama macam kisah Nabi Sulaiman dengar semut sembang. Sama, tuan-tuan. Dan Nabi pergi bertemu dengan jin, Nabi berdakwah dan akhirnya jin itu masuk Islam. Bukan seorang, bukan satu, bukan dua, sekumpulan jin. Sebangsa jin. Orang tak ada, tak apalah. Jin tak. Tuan-tuan, jangan sampai masjid kita ni penuh dengan jin. Nampak kosong lapar di belakang kan. Mana tahu tuan-tuan, kok ada jin. Allah Alam, tuan-tuan. Jadi kita berhenti, tuan-tuan, tak habis lagi muka surat 76 tu. InsyaAllah kita akan sambung dalam pengajian yang akan datang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina, ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, ya Allah, agar dapat kami beramal ibadah kepadamu, ya Allah, agar dapat kami beramal ibadah mengikut sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Matin, sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tasbih kifar Rasulullah.